Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Kita baca bait 18 dulu sampai 22. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه خلف بالتحقيق. وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه خلف بالتحقيق. فقيل الشر كالعمل وقيل بل شطر والإسلام مشرحن بالعمل. فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر وإسلام مشرحا بالعمل. فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر وإسلام مشرحا بالعمل. مثالها ذا الحج والصلاة كذا الصيام فطر والزكاة. مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فطر والزكاة. مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فطر والزكاة. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. ونقصه بنقصها وقيل لا قل فكذا قد نكل. ونقصه بنقصها وقيل لا قل فكذا قد نكل. ونقصه بنقصها وقيل لا قل فكذا قد نكل. وفسر الإيمان بالتصديق والنطق تحقيق. فقيل شرط كالعمل وقيل بل مشرحا بالعمل. مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فطر والزكاة. رجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. ونقصه بنقصها وقيل لا قل فكذا قد نكل. Baik, pelajaran lepas kita bicara bab iman. Iman ni tasdik. Murad dengan tasdik, tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maklum fid din bid darurah. Itu murad tasdik. Umumnya tasdik mesti tasdik bima bikulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman ni mesti membenarkan di hati apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya macam tu. Macam mana pun atas bahas ulama sekurang-kurang untuk nama iman, mestilah tasdikkan benda yang dibawa datang Rasulullah ni yang al-ma'lum fid din bil darurah. Yang maklum dalam Islam ni, yang tu dengan semudahnya boleh dipaham, ni ajaran Islam. Ni adalah
bawakan ajaran, tunjuk ajar, pedoman daripada Nabi SAW yang kalau istilahnya maklum fid din bid darurah, yang tu mesti kena tasdik untuk sahkan iman, untuk masih tetap kekalkan status quo sebagai Islam. Status quo ni maksudnya meneruskan status asal kita sebagai orang Islam, terus jadi Islam, tak menyebabkan terkeluar daripada agama Islam. Itu istilah status quo, status. Itu bahasa moden sikit lah. Jadi untuk nama iman ni mesti tasdik. Tasdik ni tasdik bi kulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mesti. Sama ada bab ketuhanan, bab kerasulan, bab samiyat, umum perkara yang diperintahkan untuk tasdik dalam bab iman ni tiga. Uluhiyat, nubuwat, sam'iyat. Atau istilah ulama, tiga perkara ni dipanggil mabahis ilmu tauhid. Pembahasan ilmu tauhid. Ilmu tauhid bahari tiga tempat ya. Uluhiyat, nubuwat dan juga masalah sam'iyat. Tiga. Di atas tiga tu maka kena belajar elok-elok, jangan ada silap dalam mana-mana bab. Pasal bab akidah ni dia memang kita jumpa hari ni, insya-Allah nak bicara iman ni dia syarat, tenapi syarat, tenapi masyrut. Maksudnya kalau tak membenarkan walaupun satu perkara daripada perkara keimanan, khasnya yang nama syai' maklum fid din bid darurah. Kalau katalah rukun iman tu 6, umum bahasa iman tu 6 tolak 1 kosong. Bahaya di situlah. Kalau bab ketuhanan ni, kalau atas belajar bicara lah sifat 20, tolak 1 daripada 20 kosong. Bahaya bab iman itulah. Pasal dia mesti yakin. Lepas tu atas sama ada di syarat ataupun rukun, mesti dengan sesempurnanya disempurnakan, tak boleh ada cacat cela walaupun sedikit. Bab iman, syarat dengan mana syarat nanti, kalau rukun nanti dengan mana rukun. Baik. Jadi iman mestilah tasdik, dan murad tasdik ni tasdik qalbi. Kemudian antara kita bicara dulu wa nutqu fihi, bertutur pula. Maksudnya mengucapkan kalimah syahadah ni, adakah diwajibkan kita untuk mengucapkan kalimah syahadah? Kat sini kata dia al-khulfu fihi, perselisihan ulama fihi bin nutuk, pada nutku sini. Nutku sini nutku bi syahadatain. Ada khulfu, ada khilaf. Bila khilaf maksudnya ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Itu atas kata khilaf juga, ada yang kata dia syarat, ada yang kata dia rukun. Atas kata dia syarat ataupun rukun, wajib lah tu. Sama ada mengucap kalimah syahadah ni dia rukun ataupun syarat iman, wajib lah tu. Ada yang kata dia tak syarat pun dan bukan rukun pun, tapi dia kamil, syarat kamil, dia kamil iman. Khilaf tu ada dalam masalah bertutur ni bitahqiq, masing-masing ada hujah. Ada kita sebut sekali lalu itu, kalau orang yang dia dengan Islam ni tak nak bangkang, bahkan sokong, tapi tak pernah mengucap kalimah syahadah untuk menyatakan Islamnya dia tu, memang ada bahas ulama situ. Tapi kalau ikut jumhur yang sebut, selagi tak mengucap kalimah syahadah, tak diterima Islam dia di sisi manusia. Untuk boleh diterima Islam dia di sisi manusia, di sisi Allah, itu jumhur ulama sebut mesti mengucap kalimah syahadah. Baik. Itu sekali lalu ada yang dah sebut. Ulangan dia sikit tu, sambung. Sambung ni tahu mana? Sambung masalah an-nutqu fihi khulfu bitahqiqi. Menuturkan kalimah syahadah ni ada khilaf ulama tentang
nak letakkan status menutur kalimah syahadah ni berbanding dengan iman tasdik di hati tu, menutur kalimah syahadah ni dia duduk status apa? Dia duduk mana? Faqila ay faqala ba'dul ulama. Syartun ay faqala ba'dul ulama an-nutqu bisyahadataini syartun litasdik, atau dia syartun mengalis tadi syartun lil iman. Itu maksud dia faqila syartun ay faqila ay faqala ba'dul ulama. Bahkan digunakan qila di sini, yang ni tak menunjukkan sirah tamrid, tak menunjukkan makna lafaz menunjukkan dhaif, tidak. Sebab bab ataupun istilah menggunakan qila ni qaul dhaif, antara yang memang pakai kitab tauhid, kitab fiqh, sorry. Dalam kitab tauhid tak semestinya qila tu qaul dhaif, tak. Kalau sini pun syair satu hal, dalam syair pasal apa dia tak kata qala, bila baca qala lagi jadi masalah lain pula kan. Faqala syartun, tak disebut dengan qila, ada darurah syair di situ. Tapi qila ni tak menunjukkan sirah tamrid. Istilah sirah tamrid ni lafaz menunjukkan qaul dhaif. Sirah lafaz, tamrid maksudnya sakit, menunjukkan ada isyarat sakit pendapat tu. Tapi sini tidak. Bahkan yang inilah pendapat jumhur. Apa dia? Syartun ay an-nutqu bi syahadataini huwa syartun lil iman. Dia syarat iman. Syartun kita sebutlah takrif itu, syartun apa dia? Ma yalzamu min adamihi adamul hukmi wa la yalzamu min wujudihi wujudul hukmi wa laysa juz'an minhu. Dia bukan juzuk daripada satu mahkum, satu benda yang kita duk bicara. Yang tu dipanggil syarat. Baik, yang tu satu. Bandingan kata syarat ni kal amal, macam mana dalam bab beramal. Amal apa? Amal solat, amal wudu, amal puasa, amal haji. Bila amal tu dia nak menunjukkan amal satu perkara. Dalam nak buat amal, ada perkara untuk buat satu amal, nama dia syarat. Macam mana dalam bab amal, syarat, makna syarat itu ialah ma yalzamu apa tadi? Itu makna syarat dalam bab amal. Macam itulah juga dalam bab iman. Pasal iman dia tasdik qalbi. Sedangkan amal tu, amal ialah amal jawarih az-zahir. Bila sebut amal ni, amal anggota, dia zahir. Macam mana pun makna syarat dan rukun nanti, rukun tak sebut lagi. Adakah makna yang sama macam mana amal zahir dengan makna syarat dan rukun dia? Dia kata, ya, pasal dia kata faqila syartun kal amal. Dia macam amal. Maksudnya macam mana amal ada rukun dan syarat, bab iman pun ada rukun dan syarat. Dan takrif kedua-duanya pun sama. Boleh? Faham? Baca syair tu simple je. Apa nak dengar, nak faham tu lah. Itu kan? Takrif sama, belakangnya beza. Kalau faqila bal syatrun, waqila bal, kita sambung situ. Waqila ay waqala ba'dul ulama. Ada sebagai ulama kata bal, bahkan tasdik ni bukan saja syartun, bal ni ibtali lah, dia bukan intiqali. Intiqali. Biasa intiqal ni intiqal daripada kata syarat. Ada yang kata bukan syarat. Maksudnya tasdik, menutur kalimah syahadah ni dia bukan syarat. Bal bahkan syatrun, ay dengan mana ruknun. Maksud syatrun tu ruknun. Murad dengan syatrun ruknun. Dia lah syatar. Syatrun dengan mana ruknun. Maksudnya apa makna ruknun ni? Ay an-nutqu bisyahadataini, dia ialah ruknul iman. Dia rukun iman.
Antara makna syatar ni makna ba'dun. Itu yang kata makna rukun tu. Pasal asal lughawi syatrun ba'dun. Faham? Pasal apa syatrun terjemah asal lughah ba'dun? Pasal apa dengan mana rukunun? Pasal rukun adalah ba'd daripada sesuatu amal. Semayang 13 rukun, baca Fatihah apa? Rukun. Bahasa lain syatrun, bahasa lain ba'dun. Dia lah ba'dus salah. Rukuk ba'dus salah. Boleh? Faham? Bila dia rukun solat, rukuk rukun solat, maksudnya dia lah juz'us salah. Boleh? Dia adalah ba'dus salah, sebahagian pada solat. Apa maksud ba'dus salah? Tak ada dia, tak pakai dia. Pasal pula tu bila sebut ba'd ni dengan makna syatrun, dia ba'd. Ba'dun dengan makna rukunun. Itu yang makna rukunun tu. Pasal ada ba'd, tambah kalau baca fiqh, ba'dun sunat ab'ad lain pula. Yang ni bukan fiqh ni tauhid ni, istilah tauhid dengan istilah fiqh lain. Jadi asal nak sebut makna syatrun tu lah. Syatrun dengan makna ba'dun. Murad ba'dun tu adalah ruknun. Jadi ada yang kata mengucap kalimah syahadah adalah ruknun. Adalah rukun. Rukun apa? Rukun iman. Kita dengar rukun iman apa? 6. Mana ada mengucap kalimah syahadah rukun? Rukun iman. Dia rukun. Mengucap kalimah syahadah rukun. Tapi bukan rukun iman. Dia rukun Islam. Untuk apa kaitan antara mengucap kalimah syahadah dengan iman? Syarat. Tu syarat tu. Syarat. Bila syarat apa maksudnya? Tak sah seseorang yang mengucap kalimah syahadah. Tak sah orang yang mengucap kalimah syahadah pasal ada syarat ni. Kalau tak tasdik dalam hati. Begitu juga kita sebut je ni lah. Sebut hak tasdik dulu. Tak sah tasdik dalam hati kalau tak mengucap kalimah syahadah di mulut. Itu kata dia syarat. Macam mana tak sah solat? Tak sah solat kalau tak ada wudu. Tak sah solat kalau ada najis. Macam tu kan? Jadi tak sah iman tasdik dalam hati kalau tak mengucap kalimah syahadah. Tapi walaupun mengucap kalimah syahadah belum tentu sah iman. Pasal mengucap baru syarat iman, bukan iman. Macam mana bak amal tu? Macam mana tak sah solat kalau tak suci pada najis, pasal dia syarat. Tapi taklah bermakna bila suci je daripada najis maka sahlah solat. Boleh? Pasal apa? Pasal ada rukun solat, itu baru syarat. Boleh? Kita kena belajar hak tu pun gagal tu. Dan kita belajar main-main. Tak dengar saya sebut main-main. Tak percaya apa sebut balik. Kalau boleh sebut, puja. Alhamdulillah. Maksudnya faham lah tu. Kadang kita dengar macam senang je rukun syarat. Kita duk sebut selalu syurun, rukun syarat. Rupanya tak faham mana syarat, mana rukun. Dan tu yang bila kita faham apa syarat, apa rukun, dua-dua kena jaga. Pasal rukun, dia juzuk solat. Kalau masalah rukun iman, dia juzuk iman. Kalau syarat, dia bukan juzuk. Tapi untuk sah kan, kalau solat mesti ada syarat, nak sah iman mesti ada mengucap kalimah syahadah. Faham tu? Satu bandingan dia bagi contoh pun kalau amal. Macam mana amal? Dari segi nak faham. Jadi ta'rif tu, syarat dan rukun, ta'rif dia sama di awal tu. Apa dia? Ma yalzamu min adamihi adamul hukmi. Perkara yang lazim daripada ketiadaan dia, ketiadaan hukum.
Hukum tu hukum apa? Hukum yang kita, benda yang kita duk bicara tu lah. Solat kalau solat lah, iman kalau iman lah. Tu hukum tu. Tu takrif ma yalzamu min adamihi adamul hukmi. Kalau tak ada dia memang tak sabit hukum. Wala yalzamu, tapi tak lazim min wujudihi adamul hukmi. Wala yalzamu min wujudihi wujudul hukmi. Tapi tak lazim daripada ada dia ada hukum. Tak semestinya bila ada syarat mesti ada masyrut. Yalah. Tak semestinya bila ada wuduk mesti ada solat. Belum tentu. Pasal wuduk ni suci pada anak kecil ni dia syarat solat. Bila ada wuduk solat dah ke? Belum. Tapi solat tak ada wuduk memang tak ada solat. Pergi faham tu? Pergi faham. Bagi faham elok-elok. Sekali dengar faham lah. Main mati nak bawa. Takkan sekali mengaji faham tu bodoh poyo balik. Lepas tu mengaji pula. Jendah itu. Mana boleh? Telan tu weh. Tarikh tu pun telan tu weh. Telan tu weh. Bila lagi yang nak apa? Mu nak mati mu nak apa? Dengar tu buat tak benda pula kan susah. Apa terus? Ya, simpan lah. Pakai. Apa ni? Pasal dia benda asas nak faham. Faham apa pun benda yang selalu duk sebut memang rukun syarat. Baik. Jadi atas kita nak ambil faham sekali lagi, sebut sekali lagi. Allahumma salli wa sallam. Rukun dan syarat tadi. Jadi kalau syarat dia ma yalzamu min adamihi adamul hukmi wala yalzamu min wujudihi wujudul hukmi walaysa juz'un walaysa juz'an minhu. Dia bukan juzuk daripada hukum. Kalau rukun wa huwa juz'un minhu, belakang ni wa huwa juz'un minhu, itu adalah rukun. Boleh? Satu contoh sekali lagi. Solat. Kita pergi ke amal dulu. Pasal tak faham amal tu tak faham lah bab iman. Lepas tu nanti kita tak kisahlah apa dia yang dipanggil ilmu iman, apa dia amal iman, syarat iman. Maksud iman mana batin. Bila ada rukun iman, syarat iman tu apa? Syarat iman ni kadang orang tak peduli. Tak rukun satu hal, tapi rukun duk batin. Mana nak nampak? Untuk menampakkan rukun di dalam tu mesti zahirkan di batin. Zahirkan di batin. Kena zahirkan dia dengan perkataan kan. Zahirkan batin tu dengan perkataan, dengan mulut, dengan perbuatan. Pasal iman batin. Dia ada rukun dia yang batin juga kan? Tapi ada syarat dia yang perlu ditunaikan. Antaranya mengucap kalimah syahadah. Begitu juga atas bahasa ulama, bila iman ni bab batin, untuk macam mana nak istilahnya nak jana iman. Macam mana nak iman? Memang iman Allah Ta'ala kurnia. Tak ada benda yang dalam dunia ni yang bukan kurnia Allah Ta'ala. Tapi macam mana nak generate dia? Macam mana nak istilahnya nak kuatkan dia? Nak kuatkan iman macam mana? Nak kuatkan iman macam mana? Jumpa nanti ke depan. Seiman boleh naik turun. Macam mana nak kuatkan iman? Seiman batin. Amal. Amal lu ke iman. Amal ni dilalah iman. Lagi asal saya nak syarahkan tu, bagi faham makna rukun dan syarat. Bagi faham makna rukun syarat tu. Baik. Jadi kalau iman tu adalah tasdik, Islam ni apa Islam? Islam ni apa? Wal islamu syrahanna bil amal. Islam ni syarahkanlah oleh kamu, isyrahanna. Ada nun taukid sakilah tu. Maksudnya syarahkanlah oleh kamu Islam ni. Islam ni apa? Bil amal. Syarahkan Islam bil amal, dengan amalan. Jadi apa maksud? Islam ni adalah amalan. Mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji ni apa? Ni amal. Ni amal. Jadi faham amal tu apa? Amalul zahir. Islam ni ialah amalul zahir. Batin yang menyebabkan boleh berlakunya amal zahir apa? Itulah iman. Dan dalam melaksanakan amal zahir tu pun mesti ada iman. Mesti ada iman.
Jadi apa kaitan iman dengan Islam ni? Islam ni amal zahir, iman ni amal batin. Dengan bahasa lain, Islam amal zahir, iman ni tasdik batin. Bahasa lain, iman tasdik qalbi. Dengan bahasa lain, iman ni syariat zahir, iman ni hakikat. Hakikat tu bahasa Allah. Bahasa lain, iman ni fiqh, tauhid ni tauhid. Iman ni, Islam ni fiqh, iman ni tauhid. Iman ni tauhid. Dan untuk jalin dua-dua tu yang tasawuf yang tu kot. Nak dapat ihsan, ada pelajaran juga tu. Ya tu, lagi banyak kan. Ilmu kena hadam satu-satu. Mesti ingat tarikh, definisi, syarat, rukun, amal, rukun syarat mana macam ni, iman, rukun syarat macam ni. Bahasa mesti faham. Tak faham tu, nak cerita ke orang balik pun tak boleh. Lepas tu kat kita pula, asal nak sebut, bila asal kita bicara ni, Islam lah. Islam ni, syarahkan dia, bil amal, bil amal zahir. Islam ni amalan zahir. Satu, siapa pergi masjid? Islam. Pergi sembahyang Jumaat macam mana? Islam. Untuk ada tak kaitan dengan iman? Ada. Mana boleh? Tak ada. Atas umum sebut, Islam ni amalan zahir, iman ni qalbi. Tasdik qalbi. Untuk apa kaitan? Dua-dua ni lazim, melaziman. Istilah berlaziman macam mana? Tak sah iman dalam hati, melainkan tasdik dalam qalbi. Tak sah, melainkan mengucap kalimah syahadah. Khasnya mengucap kalimah syahadah tu, dia adalah syarat sah iman. Di atas bahas ulama juga, di atas dia kata dia syarat sah iman. Adakah syarat sah iman kena sembahyang, puasa, zakat, haji? Maksud sebut ulama, ba'amal yang wajib nisbah jadi syarat adalah nutuk bisyahadatain. Itu pun nisbah orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam mesti kena mengucap, tak terima Islam dia. Adapun kita yang dah memang daripada keturunan yang Islam, tak wajib mengucap kalimah syahadah. Pasal kita dah Islam, sebab Islam mak ayah kita, khas kita dalam mazhab Syafi'i, tak wajib untuk mengucapkan kalimah syahadah untuk jadi Islam. Boleh? Faham? Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Asal saya nak sebut tu tasdik dengan amal. Jadi untuk jadi Islam ni sah ni, kita yang dah sah dengan mak bapak Islam, wajib ke sembahyang? Ucap kalimah syahadah tak wajib. Tak wajib dah atas kita. Jadi wajib pun bila? Bila kita sampai had kena suruh sembahyang, kena mengucap sehari 5 kali dalam solat. Pasal dia rukun solat. Pasal rokat solat adalah wajib. Masa tu wajib. Solat memang wajib, sedia maklum, rukun Islam, sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji. Untuk sah iman sekurang-kurang atas nama tasdik ni, mesti dia nutuk, tapi bukan bisyahadatain. Dia mesti nutuk, ikrar, takrir, apa lagi, iktiraf dengan perkara yang ja'a bihin Nabi SAW, yang dibawa datang oleh Rasulullah. Khasnya yang maklum fiddin bidururah, dia mesti membenar dan mengiyakan dia. Jangan sama sekali menukar status yang rukun, yang wajib, yang haram, yang halal. Jangan tukar. Bahkan mesti mengiktiraf, mengikrar, mengaku, nutuk, iktiraf. Jangan ada membangkang, mengolok, mempersenda, memain, menafi. Yang tu murtad. Na'udzubillah. Macam tu kaitan antara iman dalam hati dengan menutut di mulut. Khas ucap kalimah syahadah nisbah orang kafir yang masuk Islam. Sembahyang memang wajib. Tak sembahyang kafir ke?
Tak. Fasik. Itu bukan sembahyang ni dia syarat iman ke? Tidak. Syarat iman mesti mengaku sembahyang wajib. Itu syarat. Baru sah iman. Kalau dia tak sembahyang, tak mengiktiraf wajib sembahyang, murtad. Tak sah iman. Pasal syarat iman bukan buat solat, tapi mengiktiraf, ikrar wajib solat. Itu solat macam mana? Solat wajib buat, tinggal berdosa. Jadi kalau dia mengiktiraf wajib, tak buat, nama dia fasik asi, taklah hukum murtad. Jadi atas kita faham ni, Islam yang kita faham, kita rukun Islam tu sembahyang, puasa, zakat, haji, mengucap kalimah syahadah, dia memang kita sebut rukun, tapi rukun dalam bab Islam, rukun bukan makna rukun. Dalam bab iman, rukun iman adalah rukun. Dalam bab Islam, rukun Islam bukan makna rukun. Mendengar tu? Boleh faham? Rukun Islam bukan makna rukun. Kalau iman, rukun iman apa? Nah, pasal kita bicara ni, kita nak bicara apa ni? Kita nak bicara dua benda. Apa dia? Iman tu asal kita. Dan iman nanti nak kaitkan dia dengan mengucap kalimah syahadah. Mengucap kalimah syahadah ni rukun Islam. Apa kaitan dia dengan iman? Syarat iman. Boleh? Jadi bila sebut Islam, iman dengan Islam, iman ada rukun iman. Mengucap kalimah syahadah syarat iman. Syarat sah iman. Bila sebut Islam, ada rukun Islam. Dan untuk rukun Islam ada syarat untuk sahkan Islam. Apa dia? Mesti iman. Mesti ada iman baru sah Islam. Kalau hanya buat amalan praktikal Islam, mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji sekalipun, tapi dalam batin tasdik tak ada, tak sah iman. Tak ada iman namanya. Untuk nama dia hanya praktikal zahir Islam, batin kosong. Atas nama batin kosong ni apa? Fasik. Fasik. Atas nama sifat zahir Islam, batin kosong, munafik. Tu nak faham status tu. Nak faham status. Untuk kita ni, kita bukan daripada iman kepada tasdik. Kita ni daripada Islam kena cari tasdik. Itu kita. Tu hal kita. Boleh faham saya cakap apa? Sahabat dulu, nisbah orang kafir, yang asal kafir, dia ni asal tak ada iman, tak ada Islam. Untuk dia nak jadi Islam, dia mesti iman dulu. Barulah dengan iman dia, dibenarkan di hati, baru dia berani mengucap. Dia akan menempuh apa jua halangan untuk menyatakan iman dia dalam hati dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dengan tu dia akan membuat semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Okey. Itu ni sebab orang kafir memang macam tu pun. Kita orang Islam, kita dah Islam walaupun tak mengucap kalimah syahadah, pasal Islam mak ayah kita. Untuk kita pun katalah dibesarkan dengan cara Islam, bahkan baca Quran, hafal Quran. Untuk macam mana? Islam dah cantik dah. Jadi apa yang tak ada kita? Wajib atas kita belajar macam mana nak dapat iman. Itulah kat kita. Jadi yang kat kita ni wajib apa? Wajib belajar macam mana nak dapat ilmu iman dan belajar macam mana nak hasilkan iman. Apa maksud hasilkan iman? Macam mana nak tasdik. Macam mana nak membenarkan dalam hati. Macam mana hati ni boleh mengiyakan dengan rukun iman yang kita dah belajar. Kita pernah dengar rukun iman tu apa? Hati membenarkan dia dan hidup hati ni sedar, ada realizing, dan kita ada witnessing, yakin, syahadah ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, hati ni hidup ke Allah Ta'ala, ada iman ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, dan faham la ilaha illallah tu apa maksud dia. Yang tu atas kita fardu ain belajar.
Orang kafir, dia kena belajar tu dulu. Pasal dia mengucap saja, batin tak ada, tak tasdik, tak terima. Macam mana pun kalau dia pergi Jawa, dia mengucap syahadah, daftar, sah Islam dia. Di sisi manusia. Di sisi orang Ta'ala belum tahu. Kat kita pula, sama je. Kita walaupun dah Islam, sah Islam pasal mak bapak kita Islam, kita dia hukum Islam. Iman tak kita? Iman ni kena belajar. So, iman tak dijual beli. Iman tak diwarisi. Islam diwarisi. Islam diwarisi. Bapak kita Islam atau salah seorang daripada mereka Islam mengikut syariat kita. Bila mak bapak Islam atau seorang daripada Islam, anak hukum Islam. Anak hukum Islam. Jadi saya nak syarahkan apa? Dia nak syarahkan iman dengan Islam. Jadi Islam ni syarahkan dia amal zahir. Untuk apa yang kita nak kena cari sekarang? Kalau kita dah dapat amalan zahir, kena cari macam mana nak tasdik batin. Pasal apa? Pasal berlaziman antara Islam dan iman. Hanya boleh taat zahir, tak ada batin, fasik. Jadi macam mana nak keluar pada fasik? Wajib tasdik. Macam mana nak tabat tasdik? Wajib belajar ilmu iman, amal iman. Bahasa macam tu. Tak faham tanya lagi. Untuk iman pula, dah ada iman dalam hati. Orang ada iman dalam hati ni, macam orang kafir nak masuk Islam ni, kalau hati dia dah benar-benar terima Islam, dia memang akan tak boleh duduk diamnya. Maksudnya apa? Masa melonjak-lonjak dalam hati dia tu, dia nak cerita iman dia. Dia memang akan ucap kalimah syahadah. Lepas tu, tentulah dia akan bangkit untuk buat amalan. Kalau memang hati dia memang sentiasa sedar kepada Allah Ta'ala, tasdik kepada Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Macam mana pun dia kena belajar ilmu iman, dia kena belajar macam mana nak boleh amal, nak ikhtiar ke atas iman. Kena belajar. Seiman dia akan naik turun. Belajar ni depan. Bila naik turun, apa sebab dia turun? Apa sebab dia boleh naik? Nak faham tu, iman juga boleh naik turun. Dia boleh turun sampai tahap hilang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Iman boleh bertambah. Bertambah tu macam mana? Ada yang bertambah statik, tak bertambah-tambah pun. Ada yang sentiasa bertambah. Ada yang bertambah turun, tambah turun. Ada yang turun, tambah. Tak sama keadaan. Jadi macam mana nak boleh ada tambah iman dan nak jaga apa supaya jangan kurang iman. Yang tu yang kata kena belajar ilmu iman dan kena tahu apa amal nak datang dengan iman. Amal iman bukan amal zahir, bukan. Amal iman adalah amal batin juga. Zahir tu, yang tu adalah buah daripada batin yang beriman. Amal zahir tu adalah buah, hasil daripada batin yang beriman. Sekali lagi sebut. Amal zahir tu Islam, mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Khasnya pada orang kafir, asal kita sebut dulu. Dia cuma mengucap pasal buah daripada iman yang ada dalam hati dia. Satu, dia mengucap kalimah syahadah, walaupun dibuang saudara, dibuang daripada keluarga, walaupun nak dibunuh dan diancam keselamatan nyawa dia, macam mana sanggup dia mengucap kalimah syahadah. Itu menunjukkan iman ada kat dia. Iman ada kat dia. Jadi mengucap kalimah syahadah bukan iman, dia adalah petanda, penterjemah iman yang ada dalam hati. Iman yang ada dalam hati. Kalau itu iman ni apa? Iman ni kena faham ilmu-ilmu nak bawa iman, dan ada kaifiat nak bawa iman, dan ada kaifiat macam mana nak amal iman. Saya sebut yang dulu kan. Saya nak bagi faham konteks dua tu antara iman Islam. Saya sebut tu dalam konteks orang kafir. Kita orang Islam macam mana? Kita orang Islam kalau amal pun tak ada, iman, Allah, masalah juga tu. Pasal bila amal tak ada, menunjukkan iman bermasalah. Macam mana pun, umumnya kita dari sisi hukum syariat, bila mak bapak Islam, anak hukum Islam, walaupun tak reti mengucap kalimah syahadah, nama Islam tu ada, harap-harapnya ada iman dalam hati. Kalau mati pun wajib atas kita urus dengan urusan sebagai orang Islam, mandikan dia, kafankan dia, sembahyangkan dia, tanam berguna Islam. Walaupun ucap kalimah syahadah tak reti. Islam tu dapat. Iman macam mana? Iman tak diwarisi, iman tak dijual beli, iman kena dipelajari, iman bukan hanya angan-angan di hati.
iman kena cari sebab iman. Untuk cari sebab iman kena cari ilmu iman. Apa dia ilmu iman? Anda kena faham. Tuhan kita Allah. Betul. Allah ni siapa? Zat. Nama bagi zat wajib wujud. Dialah satu-satunya yang wajib wujud. Yang lain pada dia mumkinul wujud, jaizul wujud. Tak ada selain Allah Ta'ala yang sedia wujud. Makhluk semua baru wujud. Mesti ilmu tu jelas. Mesti jelas. Bila dah jelas, nak buat apa pula? Biar dari segi latihan, kena latih, ulang, sebut. Antara sebutan tu apa? La ilaha illallah. Itulah antara makna la ilaha illallah tu. La ilaha illallah tu apa? La mawjud illallah. Syarah tu lagi panjang pula kan. Semua saya nak sebut berkaitan aja. Saya nak sebut tentang pelajaran nanti nak dapat iman macam mana, usaha depan lah. Panjang. Cuma kita nak belajar ini di atas disebut kila syartun wakila, syartun ka amal wakila bal syartun wa islam syarahan nabi lama. Nak faham konteks tu dalam syair. Dalam syair. Dan kita belajar ni belajar kitab, belajar ilmu kan. Nak belajar, nak dapat iman tu ada juga ke depan. Tapi yang tu nantilah. Nantilah. Jadi jangan tak faham matan tu. Jangan tak faham matan tu. Matan tu jangan tak faham. Jadi faham tu iman lain, Islam lain dari segi takrif. Tapi takkanlah Islam tanpa iman. Takkanlah iman tanpa Islam. Boleh. Bila ada iman, mesti akan jadi hukum Islam kat dia. Itu yang macam mana pun, untuk sah ke iman, ucap kalimah syahadah. Sebab orang kafir. Kita yang dah Islam, alhamdulillah, tak gaduh mengucap dah. Tapi kena jagalah iman dalam hati. Antaranya apa? Mesti ada buah iman. Apa dia? Hati ni sentiasa ingat Allah Ta'ala, sedar Allah Ta'ala. Tak ada tu macam mana? Yang tu kena mengaji lain. Macam mana nak faham hubungan siapa Allah, siapa makhluk. Apa makhluk, ciri sifat makhluk Allah. Sifat-sifat Allah Ta'ala jangan ada campur aduk antara sifat Allah, sifat makhluk. Salah memakhlukkan Allah Ta'ala, salah mentuhan dengan makhluk. Salah besar tu. Mesti bagi faham betul-betul. Ada pelajaran ni nanti ke depan insya-Allah. Bagi faham ilmu iman. Lepas tu macam mana nak amal iman, nak tasdik. Macam mana nak tasdik? Antara kaedah tasdik ni zikir. Pasal ada ilmu dah faham. Ada benda faham pun. Tapi hati belum hidup lagi. Hati belum hidup. Berbanding dengan kita alam syahadah ni, bukan iman tapi hati hidup. Misalnya dapat duit seronok, tapi hidup tak hati dengan duit? Hidup tak? Tak hidup. Cuba keluar duit tengok. Bagi saya semua. Menggelepar tak? Menggelepar. Hilang duit menggelepar tak? Menggelepar tak? Soal. Hilang iman menggelepar tak? Tak tahu iman hilang apa dia. Dapat iman seronok tak? Tak tahu nak dapat iman tu dia. Kan? Ada masalah kat kita. Kita tak faham iman tu apa. Iman tu apa? Yang iman tu tasdik. Macam mana nak dapat tasdik? Macam mana dapat tasdik? Nak faham tasdik nanti naik turun saya sebut situ. InsyaAllah. Cuma asal nak sebut ni bagi faham. Iman ni dia tetap ada naik turun tu tuan, tapi nak sebut dia ada ilmu iman, amal iman. Sebut dengan bahasa itu. Dan amal kita buat zahir, bila amal iman dia bukan amal zahir kan? Amal zahir. Amal iman ni amal batin. Jadi apa amalan untuk batin ni boleh dapat iman? Nanti. Tapi ada ke amal? Ada amal batin yang kena buat supaya batin dapat iman. Kalau tak, batin tak ada iman. Alhamdulillah. Macam mana batin tak ada iman? Semayang je, hati tak ada. Semayang tu istilahnya semayang raga, tak ada jiwa. Zikir raga, tak ada jiwa. Faham saya sebab apa? Baca Quran, raga, jiwa tak ada. Tambah pula baca Quran kena paksa. Jangan kata baca Quran tu, hafal Quran, hafal ada. Tapi jiwa tak ada. Bahkan hafal Quran, habis hafal, tak payah baca dah Quran. Macam tak ada nilai Quran yang dihafal. Ini mana iman? Bahaya tu.
Yang ni yang kena semak tu. Mana iman kita? Kalau kita faham Quran tu kalamullah, kalamullah. Kalau kita lah ada awet yang tercinta, katalah itu. Awet tu bagi handset kat kita. Macam mana? Ni handset awet bagi. Macam ada hati tak? Ada tak? Ya tu handset. Bukan juzuk dia, bukan ni. Quran ni kalamullah ni. Kalamullah ni. Takkan tak ada apa-apa perasaan. Jadi apa masalahnya? Iman mana iman? Iman. Tu kasar sikit lah buat iman. Tu iman. Macam mana nak tasdik ke Quran tu? Satu orang Quran kalamullah. Okay, kalau kalamullah kau buat apa? Kau buat apa? Berarti tu kalau Allah jadikan kita, tu nak buat apa? Apa hubungan dia kita dengan dia? Macam mana nak interaksi dengan dia? Macam mana nak menunjukkan kata memang tasdik kita kat dia? Tasdik tu apa dia? Membenar tu kan? Kalau kita tasdik kat duit macam mana? Bila pun ingat duit? Tidur pun ingat duit? Ni pun ingat duit? Ni pun ingat duit? Mengaji pun ingat duit lagi? Kalau tasdik kat Allah Ta'ala macam mana? Bila pun ingat Allah Ta'ala? Duduk ingat Allah Ta'ala? Baring ingat Allah Ta'ala? Berjalan ingat Allah Ta'ala? Buat apa pun ingat Allah Ta'ala? Ada pelajaran dia nanti. Memang kena belajar. Mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Termasuk saya bercakap ni lah. Ilmu ada. Nak dapat dia jangan tak tahu. Yang tu baru kita akan tahu. Bukan senang nak dapat iman. Iman anugerah tu tak sembang lah. Jangan kata iman je anugerah. Bab anugerah tu jaga baik-baik. Pasal kita selalunya bab iman ni syarat iman, amal iman. Banyak orang tawakal. Rezeki pun anugerah Allah Ta'ala je. Tapi pandai cari rezeki. Jihad cari rezeki. Iman memang anugerah Allah Ta'ala. Tapi tawakal bab iman. Terbalik. Sepatutnya macam mana? Jihad cari iman. Bersungguh-sungguh cari iman. Tawakal buat rezeki. Boleh? Boleh? Faham? Cakap apa? Faham? Sepatutnya macam mana? Tawakal buat rezeki. Jihad dengan iman. Kita macam mana? Iman ni Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita iman. Mudah-mudahan bagi iman. Tawakal iman ke Allah Ta'ala. Lepas tu rezeki macam mana? Pulun buat motor, mesin rumput, contohlah. Apa carilah rezeki lah, cari sabab dia. Ke sana kemari, online tak online, masuk ni saham tak saham apa macam apa. Kena cari sabab. Tak tawakal pun. Tawakal hati tak sembang. Saya nak cerita sabab tu. Sabab buat tak? Sedangkan di pemberian Allah Ta'ala, nampak tak kita kena usaha? Nampak tak? Bukan saja nampak usaha, memang nampak usaha kita itulah yang kita nampak. Tak rasa pun pemberian Allah Ta'ala. Iman macam mana? Iman. Patutnya iman tu yang kena jihad dan usaha. Kena cari jalan macam mana nak dapat iman. Rezeki je mana? Tawakal aja lah. Kalau ikut atas istilah dalam syarak itu, apa dia? Tuntutan untuk mendapat iman, mencari sabab limpah kurnia iman lebih besar daripada tuntutan untuk mencari rezeki. Dengar elok ayat tu dengar elok, kena faham elok. Tuntutan iman untuk cari iman lebih besar daripada tuntutan untuk cari rezeki. Kita jangan terbalik. Kita rasa tuntutan rezeki lebih besar sehingga tak ada peduli pun tuntutan iman, bahkan bab iman tawakal, jihad bab rezeki. Sepatutnya jihad bab iman, jihad amal iman, jihad macam ada tasdik iman di hati, bahkan tawakal rezeki. Dengar ayat tu. Kalau tak betul, bagi betul ayat itu. Hidup itu ni bagi betul. Macam mana nak bagi kata apa? Kita nak susun balik bagi betul tu. Bagi faham bab iman tu lah. Yang tu nanti kita akan jumpa. Tanya kata ada iman naik turun, saya akan sebut situ nanti, insya-Allah. Sebab belajar kitab banyak lagi. Tapi prinsip kena faham. Lepas tu buat macam mana? Lepas tu iman kena latih hari-hari. Setiap masa. Cari rezeki tak payah ada setiap masa. Yang tu pun ada orang cari rezeki setiap masa. Siang malam pagi petang, cari rezeki saja. Cari iman macam mana? Jangan kata cari iman, cari ilmu pun tak peduli. Amal pun tak peduli. Zikir tak peduli. Selawat tak peduli. Mengaji tak peduli. Amar ma'ruf tak peduli. Nahi mungkar tak erti. Jangan kata nak nahi mungkar amar ma'ruf.
nak buat ma'ruf pun tak erti, nak semayang pun tak erti, nak zikir tak erti, nak baca Quran pun tak erti. Macam mana nak hidupkan hati? Tu lagi susah. Amal zahir pun tak boleh buat, amal zahir pun tak tahu rukun syarat. Macam mana nak hidupkan amal batin pula? Hidup nak hati tu, batin tu nak hidup macam mana? Yang tu yang ada di sulit nanti, insya-Allah. Lepas saya sebut. Baik, asal kita bicara ni lah kaitan antara amal iman dengan Islam. Satu, kalau orang ada iman, dia kata aku iman dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Quran, yakin dengan hadis, yakin dengan Nabi SAW, yakin dengan kiamat. Dia tengok amal Islam tak ada. Zindik nama dia. Dan tu istilah Imam Malik tu. Zindik siapa? Mendakwa hakikat batin ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi tak ada amalan zahir menunjukkan apa tasdik dalam hati itu, bahkan disebalik pula. Disebalik. Apa sebaliknya? Mendakwa iman, yakin, makrifat dengan Allah Ta'ala, tapi zahir ni macam mana? Menyalahi daripada mengikut perintah Allah Ta'ala, mencontohi Nabi Muhammad SAW. Zindik nama dia. Zindik ni apa? Atas syarah ulama, zindik ni kafir nama dia. Na'udzubillah. Pasal apa kafir? Pasal dia kafir besar sekali, tang zindik tak mana? Tang dia menafikan syariat zahir. Dan tu jadi zindik kafir tu, tanpa khilaf. Tak payah semayang kata dia, tak payah mengaji, tak payah ni. Pasal apa? Aku dah tahap makrifat. Aku dah dapat mutiara nur hidayat. Mutiara nur hidayat. Dapat apa benda tu? Mutiara nur hidayat apa? Tak apa. Bukan kata engkau tau, sajalah engkau. Mutiara nur hidayat ni apa? Makrifat tu menata apa? Tak, aku tak boleh nak cerita. Yang ni rasa, ilmu rasa. Nabi Muhammad semayang tak? Kalau Nabi Muhammad semayang, kau tak semayang ni, kau buat Nabi Muhammad je. Bagi soalan macam tu, aku dia nak dengar sikit. Tu makrifat tak ikut Nabi Muhammad pun. Nabi Muhammad semayang. Nabi Muhammad dengan kau, siapa makrifat lebih lagi? Yang ni yang sampai menafi syariat, kafir tanpa khilaf. Pasal apa? Dia mendakwa, yang ni lah dipanggil kafir zindik. Zindik ni kafir zindik. Yang tu isyarat Imam Malik, wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazaddaq. Siapa yang mendakwa tasawuf, batin, hakikat, makrifat, tarikat, muhfilah bahasa itu, zikir je, tapi semayang tak nak. Syariat langgar. Yang haram, makruh, tak ada istilah syariat macam tu. Macam mana? Kafir zindik. Na'udzubillah. Antara sebab kafir itu pasal menafi syariat. Istilahnya dia kata selalu kata, kita nak isi, kita tak nak kulit. Baik. Kalau menafi tak nak kulit, kafir zindik. Sebab kita kalau ikut, dua-dua memang perjalanan syariat. Batin naklah diperbetulkan, dan kalau batin betul, mesti akan terzohir, zohir yang betul. Mestinya. Itu yang kalau iman ke Allah Ta'ala, mesti asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang an-nutqu bisyahadatain ini, dia adalah syatrun, itu jumhur ulama sebut. Dia adalah syarat sah iman. Mengucap mesti. Selain daripada itu macam mana? Amal lah hak lain. Amal Islam hak lain. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu je ke? Tutup aurat, membesarkan ulama, mengaji Quran. Kalau boleh semua cabang-cabang iman yang batin tu dizahirkan dia dengan amalan zahir. Pergi ke masjid, amal ma'ruf, nahi munkar. Tengok kayu pun ganting tengah jalan, kita pun nak berhenti tak payah pula. Allah, kalau ada orang lain kena nanya dia ni. Kalau boleh ambil, buang benda yang menyakiti jalanan, buang dia. Yang tu adalah serendah-rendah martabat iman, supaya ada kasih sayang sama orang Islam. Jangan orang Islam kena benda yang menyakiti orang Islam lain. Perasaan tu ada. Tu iman tu. Iman. Rasulullah ada isyarat dalam hadis kata dia, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Akbaruha la ilaha illallah wa adnaha imatatul azab fi tariq, atau kama qala. Iman ni ada 60 lebih cabang, 63 sampai 69 cabangan. Bid'un wa sittuna syu'bah. Akbaruha, besar sekali la ilaha illallah. Memang kena belajar ilmu la ilaha illallah tu. Lepas tu adnaha adalah imatatul azab fi tariq, serendah-rendahnya buang benda menyakiti di jalanan. Ambil kayu buang. Pasal apa tu? Pasal ada perasaan kasih sayang, ada
istilahnya ikramul muslimin. Itu setengah istilah jemaah dakwah kita. Ada ikram muslimin apa dia? Jangan, kalau boleh ada benda yang menyakiti kena pada orang Islam lain, macam mana kita kalau boleh tak nak kena kesakitan, walaupun benda tu ada jalan raya, paku, kayu, ranting, lubang apa seumpamanya, kita tak nak orang Islam lain jadi masalah. Macam mana kita tak nak masalah bila berada di tempat tu? Itu tanda mahabbah, tanda kasih sayang ada sama orang Islam. Tu adalah cabang paling kecil yang ada dalam iman. Jadi kalau besar la ilaha illallah tu apa dia? Banyaklah kena belajar. Tapi nak sebut, kalau benda yang menyakiti di jalan raya, kalau kita tak ada perasaan apa-apa, selamba je, tambah mengotorkan jalan, menyakitikan hati orang dengan sebab buang sampah di jalan, tambah pula buah paku, buah batu, buah minyak, orang tergelincir di jalan, buat lubang besar-besar, buat bampu besar-besar, lepas tu orang lalu ke depan jatuh, luka, macam mana? Tak ada langsung perasaan kasih sayang pada orang Islam lain, ni tak tahulah iman macam mana. Alhamdulillah. Saya nak syarahkan iman tu. Jadi dia dalam hati, macam mana amal iman ni, macam mana kontekstual dia. Jadi asal nak sebut tadi, kalau mendakwa batin dia tasdik, yakin, makrifat, hakikat, tarikat, syariat ni diabaikan sehingga menafi syariat, kufur tambah khilaf, tu nama dia kafir zindik. Kalau duk taat zahir, batin tak kosong, tak pernah belajar pun macam mana nak hidupkan batin, nama dia fasik. Pasal apa fasik? Pasal bila tak belajar bab batin dia mesti masalah. Masalah apa? Masalah besar, masalah akidah lah. Ada dengan orang Ta'ala. Ada yang sampai tak pernah ada langsung perasaan bertuhan. Tak pernah langsung ada perasaan bertuhan tu. Dengar elok-elok ayat sikit. Tak pernah langsung rasa perasaan bertuhan. Tak pernah rasa Allah jadi aku. Tak pernah ada perasaan macam tu. Allah bagi hidup aku. Allah bagi melihat aku. La ilaha illallah. Aku boleh berjalan ni, dia yang bagi kedekat ke aku. Tak pernah belajar buat ilmu nak memahamkan ke arah tu. Fasik. Alhamdulillah. Walaupun semayang. Tak semayang kan, simak lah. Lagi teruk lah. Tadi yang mendakwa ilmu tahqiq, menafi syariat, kafir zindik. Nafi syariat tu kafir zindik. Kalau hanya tak buat syariat, nama dia fasik. Jadi kalau mendakwa bahawasanya dia orang hakikat makrifat, dia tak menafi syariat, tapi tak buat syariat, fasik. Fasik nama tu. Fasik lah. Dia kata hati baik tau, walaupun air tak sembahyang, tapi air baik tau. Ramai orang cakap itu kan. Saya ni nampak je jahat, mulut je jahat, tapi sebenarnya hati baik. Wow. Gitu. Ini guru-guru yang ada lah. Jadi asal nak sebut, kalau taat zahir sekalipun, batin ni tak pernah belajar macam mana nak boleh hadir rasa Allah ada. Yang tu pun tak pernah ada dalam hati. Allah ada. Atas ada, memanglah Allah ada. Orang salah tak ada. Yang tu tak sembang lah. Itu sebodoh-bodoh orang pun akan mengatakan itu. Tapi nak hidup dalam hati ni. Allah memang ada, Allah wajib ada, aku harus ada. Bila faham aku harus ada, aku ni mungkin ada. Martabat aku mungkin ada, walaupun ada ni, asal aku tak ada. Ya Allah, Allah bagi ada aku. Allah. Macam mana? Yang tu lah dipanggil. Nanti pelajaran kita ke depan, insya-Allah apa dia? Macam mana nak amal iman. Nak amal iman tu. Allah ada, wajib ada, kita harus ada, mungkin ada. Macam mana nak amal bagi faham Allah wajib ada tu? Macam mana pula nak hidupkan hati, nak gilapkan hati supaya hati tu hidup, boleh musyahadah ke Allah Ta'ala, asyhadu ke Allah Ta'ala, boleh musyahadah ke dia, boleh pandang dia, apa lagi, boleh realize ke dia, sedar ke Allah Ta'ala ni, ada iman ke Allah Ta'ala, Allah ni lah memang dia yang ada, makhluk ni asal tak ada, semua ni termasuklah aku ni Allah yang bagi ada. La ilaha illallah. Semayang, puasa, zakat, haji, taat semua, batin ni memang tak pernah lekang dan faham sungguh Allah ada, dan apa yang kita dapat ni tiada lain melainkan memang hati ni dengan sedar dan faham, realize kita bersaksi Allah lah yang beri pada aku, tiada yang aku dapat sendiri daripada aku, bukan daripada makhluk, semata-mata zat makhluk, semuanya tiada lain melainkan datang hanya daripada Allah. Wajib pergi ngaji belajar ilmu tu, baru hati hidup. Kalau tidak, fasik je lah kita. Alhamdulillah.
Itu yang isyarat Imam Malik, wa man yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang memang taat zahir ni tapi batin tak ada, istilahnya tak ada tasawuf, dia tak tahu macam mana nak tatbikkan supaya iman dia sentiasa tasdik, hati ni hidup boleh tasdik ke Allah Ta'ala, tasdik Allah ni ilah, makhluk bukan ilah, makhluk tak ada ilah sama sekali, makhluk zat dia, diri dia zat makhluk, tak boleh bagi mudarat manfaat, tak boleh bagi sihat, tak boleh bagi apa, melainkan hanya mesti rujuk pada Allah Ta'ala. Ilmu tuan nak hidupkan dia betul, macam mana nak praktik hidup tepat, macam mana batin ke Allah Ta'ala, jasad dengan makhluk, macam mana nak buat, mesti betul jalanan dia. Sewil tu yang jadi zindik, naudzubillah, ada jadi fasik. Kita nak jadi tahaqqaq. Kata Imam Malik, wa man yatafaqqah wa yatasawwaf fa tahaqqaq. Siapa yang dia memang bersyariat zahir dengan hukum fiqh, yang tu bahasa dia terjemah, dan memang batin dia betul tasdik sungguh ke Allah Ta'ala, orang ni lah tahaqqaq, ni sempurna, tahqiq, kemas, mantap. Kata Imam Malik tu kalau pada awal, wa man yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man yatafaqqah wa yatasawwaf faqad tahaqqaq. Bunyi dia sedap, bunyi dia tu. Siapa yang ada fiqh tak ada tasawuf, fasik. Siapa ada tasawuf tak ada fiqh, kafir, zindik. Siapa yang ada fiqh ada tasawuf, yang ni tahqiq. Melayu tak sedap terjemah dia, Arab dia tu kan, tafassaq, tazandaq, tahaqqaq. Dia ada syajak di akhir ketaan dia. Sebab ketaan Imam Malik orang Arab, orang Melayu, sana sikit. Dan tu yang dia kata, bila Islam ni kau syarahkan, Islam ni ialah amal zahir. Islam ni taat patuh zahir. Betul. Iman apa? Iman ni batin. Jadi kena hidupkan dua-dua. Setanggungjawab kita pun memang kena hidupkan zahir, batin. Kalau hanya semayang, baca Quran, zikir zahir, hati ni tak boleh sedar ke Allah Ta'ala, tak boleh perasaan ke dia, tak boleh perasan ke dia, tak hidup ke dia, nama dia hanya taat zahir, taat jasad, belum taat batin. Taat batin macam mana? Jumpa nanti insya-Allah. Ya. Dah ada taat zahir tu pun syukur dah, alhamdulillah mujur. Tapi dah memada ke? Tak cukup lagi. Pasal batin kena bagi hidup. Batin tak hidup tu lah kitab-kitab ulama kita sekarang, antaranya disebut dalam kitab Muniyatul Musalli, dia kata apa? Siapa semayang zahir betul cantik semua, sunat ba'at, sunat hi'ah, tapi batin dia tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, dia tak rasa kehinaan diri dia dan kefakiran, keberhayatan dia ke Allah Ta'ala. Allah lah bagi jadi dia tak rasa hebat ke Allah Ta'ala. Dalam semayang tu dia tak rasa apa-apa ke Allah Ta'ala. Luar semayang pun tak ada apa-apa perasaan ke Allah Ta'ala. Seolah-olah dia telah mempersembahkan seorang hamba yang sangat cantik, comel, sempurna, lengkap, tapi mati. Itu ibarat dalam musalli je. Syedok Utani tu ni. Itu kalau cantik zahir tu. Kalau tamakninah tak ada, perbuatan 3 kali berturut-turut, boleh batal semayang, sunat hi'ah tak ada, abad pun tinggal. Tu tak apa-apa dah lah, bagi zahir berhuduh, batin berhuduh. Ni tak, zahir cantik, perfect, complete, sunat abad hi'ah semua tak tinggal, tapi hati tak hadir. Bagi hamba yang sangat comel tapi mati, mayat, seolah-olah kita persembah mayat. Uish. Jadi apa nak buat? Macam mana nak hidup hati tu, belajar nanti insya-Allah. Okey. Jadi Islam ni amalan zahir atau takrif macam tu. Iman batin, dua-dua kena jaga. Satu, kalau kita dah ada taat zahir, alhamdulillah. Lagi nak buat apa? Kena cari taat batin pula. Macam mana nak hidupkan batin. Baik. Jadi Islam ni syarahkan dia dengan amal. Contoh macam mana Islam ni? Misalu hadzal hajju was salatu. Misal Islam ni apa dia? Haji. Haji kan zahir kan? Pergi Mekah ni, tak boleh pergi Mekah, satu hal. Haji, umrah, ada pelajaran di situ. Solat apa? Zahir. Zahir.
Qadha siyam, macam mana haji dan solat adalah zahir, dia adalah amal zahir, amal zahir. As-siyamu, puasa. Puasa zahir. Fadri, ketahuilah oleh kamu, wa zakat, zakat pun zahir, infak, belanja, ambil ni bagi orang. Zahir, zahir. Soal, zahir aja ke? Kena ada batin tak? Ada. Macam mana batin tu? Tasdik. Macam mana nak tasdik tu? Ada pelajaran ni. Jadi iman bila naik turun, macam mana nak tasdik? Macam mana supaya jaga boleh tasdik? Sambung nanti. Warud jihad ziyadatul imani bima tadiru ta'atul insani. Banyak yang kena belajar ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita nak belajar, nak faham. Bagi kita betul-betul faham perjalanan Islam ni. Pasal zaman kita lah ni zaman pancaroba banyak sangat lah. Nak belajar pun susah lah. Dah boleh belajar, nak amal pula kena mujahadah. Nafsu buruk, perangai jahat. Guru pun tak apa ada dah. Saya pun kalau boleh ada guru yang sekeh saya ni, saya nak sangat lah. Pasal saya seorang pun saya tak boleh pergi mana. Memang ada latihan guru dah bagi apa. Kata dah lepas lah. Tak lah, tolonglah doa saya banyak-banyak. Macam apa? Masya Allah. Bukan senang nak melalui kehidupan ni, nak dapat redha Ta'ala. Macam apa? Istilahnya kena mujahadah. Kita mujahadah pula lemah. Mudah taklah mudah kita insya-Allah. Sambung nanti hari 21 tu warud jihad. Soal ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.